Okay, hello guys. So kembali kita kepada second video on the phenomena of wave. Now it's reflection of wave. Okay, apa itu reflection? Awak dah belajar dalam masuk form 1, saya rasa reflection of light kan? Sama je konsep dia reflection. Kita tengok cermin, nampak muka awak balik, itu dah reflection kan? Same thing dengan wave. Cuba this one kita akan belajar all wave lah yang ada dalam dunia ni. Okay, so this is the reflection in general. Kita nampak balik pokok ni dekat dalam air, right? So reflection. Okay, untuk water wave, kita nak tengok reflection, kita guna satu apparatus, nama dia ripple tank. Ataupun dalam bahasa Melayu dia is tangki riak wa takabur. Tak adalah tangki riak je, okay. Tangki riak ataupun ripple tank. So dekat ripple tank ni ada motor ujung ni ada motor. Motor ni tugas dia untuk menggerakkan this wooden bar. Wooden bar ni disturbance lah sebenarnya. Okay, kita nak hasilkan wave, kita kena ada a disturbance. So this is the wooden bar. It's actually the disturbance yang produce the wave. Okay, and then kat bawah ni kita akan ada, kita letak a piece of paper untuk tengok pattern of the wave yang terhasil. Okay. Untuk reflection, kita akan letak reflector lah kat hujung ni. Reflector, so that bila kita produce the wave here, kita gerakkan, motor ni akan menggerakkan wooden bar ni at a normal frequency lah. At a frequency contohlah kalau 50 ripple per second. So kita akan menghasilkan 50 wave lah. So nampak 50 the wave front. Okay, wave front tu apa? Wave front tu the pattern of the wave. Kalau wave tu plain wave, pattern dia kena macam ni. Ni pattern yang kita akan nampak kat bawah ni dekat paper ni. Pattern. Jadi saya tunjuk yang sebenar. Kalau wave tu circular, kita akan nampak bulat-bulat ni lah. This is what we call as wave front ni. Okay, dia punya pattern of the wave yang kita akan observe. So, apa yang berlaku ialah, okay, this is how the wave will look like. Okay, ni. That wave datang, wave pergi. So, dia punya wave front ni wave front lah ni. Okay, yang cerah-cerah tu. So, wave front dia yang ni untuk plain wave lah selalunya. Okay. So, wave dia kena satu boundary, dia akan reflect. Ni saya rasa boundary dia macam ni lah. Dia pergi, dia reflect balik belah sana. So, that's what we call as reflection. Okay, reflection of wave. Guna ripple tank tadi. So, nampak ni wave ni datang sini. Dia pergi ke sana balik kan. So, ni angle lah. Angle of reflection dengan angle of incident. Okay, masa nak lukis dulu kan kau tak nampak pula kan. Okay. So, apa yang kita nampak tadi ialah, okay, ni namanya parallel wave Parallel wave datang straight line. Untuk parallel wave, kita tengok yang saya ingat dulu lah. Ni nampak sikit. Okay, so kita ada parallel wave. Dia akan hit here kan. Okay, first, sebelum apa-apa yang berlaku, kita kena lukis dulu dia punya normal line. Apa itu normal line? Normal line ialah any line perpendicular to the, ni ialah normal line. Line yang 90 degree with the boundary. So, kalau kat sini, ni dia punya normal line lah. Normal line N normal line dia. 90 degree to the boundary. Okay, so a wave akan strike the boundary at an angle. So, apa angle tu? Angle tu nama dia, ni. Ni nama dia incident angle. Okay, incident angle ialah between wave dan juga normal line. Tu incident angle. So, kita letak dia alpha lah senang. Incident angle. So, wave tu datang, dia akan reflect balik kan. Okay, dalam reflection, incident angle kena sama dengan reflected angle. So, ni lah kita punya reflected angle. Saya letak beta Reflected angle pula ialah, sekejap tulis dulu. Angle between wave dengan apa tu? Wave dengan normal line. Okay. So, macam mana bentuk wave kita nanti ni, cikgu? Bila dia reflect, ingat dia orang sama kan? So, dia akan reflect mai balik belah sini lah. This is how you should draw your wave. Ikut line-line. Ni, line apa tu? Sekejap. Okay, so incident.
Ni yang datang ni kita panggil incident wave lah. Ni incident wave. Okay, ni incident line yang colour biru ni. And then the colour purple should be the reflected wave. Okay, ni reflected wave. So bila kita ada reflected wave ni, that's why awak nampak macam ni tadi tu. Sekejap saya patah balik. Ni kan. Ni reflected wave. Nampak ni? Dia ke sana sekarang ni. Dia datang macam ni. Ni datang macam ni, dia pergi macam mana? Dia pergi situ kan. So this is what happened here tadi ni. Sama je. Ni saya lukis balik je. Sebab tadi kita punya dia macam ni kan. Kan sama je tu. Ke sana, ke sini. So ni dia punya boundary kan. So sama je lah. Okay. Alright. So that's how you have. Itulah cara untuk awak draw reflected wave. Okay. Now, yang straight line macam ni pula macam mana nak draw? Kita guna colour merah lah, senang nampak sikit. Okay, so incident wave kita yang colour hitam ni, dia pergi straight line. Bila dia pergi straight line, angle of our wave dengan kita punya normal line is 180 degree, right? So, reflected line kita pun kena sama lah 180 degree juga. So, dia kena reflect balik ke sana je lah. Straight line jugalah, sama je. Okay. Ni untuk yang plane wave yang pergi 180 degree to the normal line. So, incident pergi sana, reflected pun patah balik je lah. Yang bertukar dekat reflection ialah, sekejap. So, reflected wave, angle of incident sama dengan angle of reflector. Saya dah sebut dah tadi. So, contoh wave tu datang daripada sini. So, ni normal line. Dan dia akan balik sana kan. So, angle dia kena sama. Okay. Karakteristik wavelength. Wavelength pun kena sama. Equal. Incident dengan reflected wave sama dia punya wavelength. Frequency pun sama. Wave speed pun confirm sama. But direction of propagation tak sama. Okay. Kenapa tak sama? Tadi pattern dia macam ni kan. Tadi dia ke sana. Sekarang pattern dia dah sengit macam ni. So that's why direction tak sama. Even yang straight line tadi pun, direction pertama ialah ke kanan. Direction reflected akan ke kiri. So that's what we said. Direction of propagation dia not the same. Yang lagi tiga ni sama sahaja. Wavelength sama, frequency sama, wave speed sama. So bila awak nak lukis reflected wave, okay, saya nak ajar lukis pula. Contohlah kita punya boundary dia. Sekejap saya lukis boundary dulu. Boundary dia saya ingat macam ni. And then kita ada normal line kan. Okay. So kita ada wave yang datang ke sini. And then kita ada reflected lah macam biasa. Reflected dia ke sini. Okay, first ambil pembaris dulu. Pembaris pula apa tu? Protractor, right? Make sure angle of incident ni dengan angle of reflected ni sama. So lukis the arrow dulu. And then barulah awak lukis the wave itself. Okay, nak lukis wave pula. Cerita dia. Dia kata wavelength kena sama. So wavelength is actually this one. Jarak antara one wavefront to another. So make sure bila lukis lebih kurang sama. Besar pula. Lebih kurang sama lah. Tak adalah kena betul-betul sebiji sama. At least sama lah ni. Jarak antara sini dengan sini kena sama. Kalau 1 cm, 1 cm lah. Kalau 0.5 cm, 0.5 cm lah. Okay. So that what is mean by sama wavelength. Frequency pula. Okay, kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Barulah betul frekuensi dia sama. Wave speed tak boleh nampak lah. So just wavelength and frequency. Kena make sure lukisan awak tu sebiji sama. Yang tak sama hanyalah direction of propagation. Satu macam ni, satu macam ni. Okay. So everything else kena sama. That is for water wave. Okay, reflected wave of water wave. Okay, saya nak tanya. Pula. Okay, now. Okay, so tu untuk water wave. Light wave pula macam mana? Light wave pun sama je awak. Tak ada beza pun. Cuma light wave tak adalah pattern wavefront tadi. So light wave. Contohlah kita ada juga boundary. Boundary nak saya ingat lah. Senang. Kalau boundary dia straight line tak nampak.
Okay, so ni boundary dia. Of course, this is the normal line. Ni should be awak dah belajar. Contohlah mirror. Kita ambil mirror. Jadinya, incident ray datang. And then, reflected. Inilah cara kita nak lukis untuk light ray. Dia sama je. Light, sound, wave. Dia punya reflection. Benda yang sama. Make sure angle of incidence. Make sure angle of incidence equal to angle of reflection. Tu je untuk reflected wave. Sama je. Lukisan ke whatever ke sama. Dia tak ada pengiraan pun. Cuma pengiraan dia nanti mungkin lah. Dia akan tanya awak. Dia bagi awak angle of reflection ni. Contohlah angle of reflection 30 degree. So dia akan tanya lah. Berapa angle of incident? Boleh kira? Boleh lah because they are the same. So awak punya angle akan jadi again still 30 degree. Ni je lah yang dia boleh tanya untuk reflective wave, sama dia suruh lukis or they ask about the angle and also the characteristic lah. Yang mana yang sama, yang mana yang tak sama. Okay. Application of reflection of wave. Banyak sangat banyak. Paling senang mirror. Okay, macam mana kita boleh nampak muka kita because of the reflection of light wave. And also this one astro ke apa benda, piring-piring ni receptor kita panggil. So this thing, the receptor ni dibuat apa ialah dia ambil information daripada satellite, dia reflectkan balik tu yang kita dapat tengok TV tu. This information reflected dekat kita punya TV. So guna reflection lah. Bacalah dengan lebih lanjut. Okay, ni saya terang in general sahaja. Kita juga ada nama dia sonar system untuk cek ikan. Nak cari ikan kan. Kita release the signal and then bila kena kat ikan tu akan reflect balik naik atas. So we do know lah, oh banyak ikan bawah ni. So kita boleh memancing kat situ. Tu untuk laut. Ada juga lagi ultrasound. Okay, ultrasound ni untuk tengok baby lah. Okay. So kita letak kita punya transducer, apa benda dia banyak nama. Ni awak baca sendiri. This should be your reading. Pergi baca. Macam mana all these three, macam mana dia guna reflection dalam tiga-tiga teknologi ni. So this one, this sonar system, dia letak dekat perut mak dia tu kan. Lepas tu dia jalan-jalan kan. And then this baby akan reflect balik all the wave yang dia bagi tu. Yang duk berjalan atas perut mak kita tu, dia bukan jalan saja. Dia sebenarnya send some wave downwards masuk dalam perut tu. So bila dia send and reflected back, that image, the reflected wave tu ditransferkan dalam bentuk image. Then you can see the baby itself lah. Tapi sekarang ni, dulu ada 2D macam ni. Sekarang dah ada 3D, 5D, 6D yang kita boleh nampak that baby as a whole kan. Cara colour bagai dah di upgrade lah the technology. Dulu simple macam ni je lah. Sekarang dah ada lebih. Ni semua guna reflection of wave. Okay. And of course lah reflection of wave betul campur juga dengan beberapa teknologi lain. I mean like ada beberapa knowledge lain like electronics and stuff like that. So kita boleh jumpa, kita boleh create better image. Okay, so that's that for reflection. Now, refraction ataupun dalam bahasa Melayu dia pembiasan. Awak dah belajar pembiasan cahaya. You have seen yang dalam air tu, yang pensel kan, nampak macam bengkok sikit kan, straw ke whatever. And that is refraction of light wave. Sekarang kita nak tengok refraction of water wave and also sound wave as well. Okay, so now refraction of water wave. Apa yang berlaku? Okay, apa itu refraction sebenarnya? Refraction ialah the change in direction of propagation. Sekejap. Okay. So the change of direction of propagation of wave caused by the change in velocity. Caused by the change in velocity of the wave when the wave propagates from one medium to another. Kenapa adanya change in direction yang nampak sengit tak sengit air tu? Sebab kita punya wave speed sekarang ni dah bertukar. Okay.
Tadi reflection, wave speed tak bertukar. Untuk refraction, wave speed kita bertukar. Jadinya bila wave speed kita bertukar dah tak sama. I cannot see that. Okay, wave speed dah tak sama. Frekuensi dengan wavelength pun akan berubah. The only thing yang stay the same, frekuensi tak berubah. Frekuensi stays the same. Wavelength je berubah, wave speed berubah, direction berubah, angle of incidence pun akan berubah, depends on medium. This one depends on medium. I mean the change depends on medium. Siapa lagi besar daripada siapa, depends on medium So ingat, satu je yang tak berubah for refraction, yang lain semua berubah. Wavelength berubah, wave speed berubah, direction berubah, angle of incidence and angle of refraction pun berubah. So, apa yang berlaku sebenarnya ialah, contohlah untuk water wave Water wave, kita tengok kat sini. So, water wave selalunya kita akan bermain dengan region. Kita akan main dengan dia punya depth, kedalaman. Okay. Deep water to shallow water or shallow water to deep water. So, kita tengok dulu. Deep water to shallow water. Okay. Deep region, kita punya speed untuk deep region speed kita lagi tinggi daripada shallow region. So, shallow region speed kita lagi low. Okay, remember V equals to F lambda. Untuk refraction, kita letak ni 1 lah F1, okay, V1. So, F1 sama je dengan F2 dalam refraction. F1 equals to F2. So, bila F1 equals to F2, and then kita tengok pula kat sini velocity ni higher, bila this one constant. So, apa yang kena high? Of course lah, the wavelength. So, jadinya wavelength dekat tempat yang deeper region akan jadi lebih panjang daripada wavelength dekat tempat, ni F2. Dekat tempat yang shallow ataupun tempat yang tak dalam lah, cetek. Tempat dalam, dia punya speed pun tinggi, dia punya wavelength pun lagi besar. So, bila kita lukis, it will be something like this lah. Nampak ni? Dia punya wavelength tu akan menjadi semakin besar. Okay? Alright, now. Normal line always ada between boundaries. So, ni deep water region dengan shallow water region. So, in boundaries dia, contohlah wave dia datang daripada sini. Wave dia datang daripada ni, yang colour pink ni. So, incident of course always from wave to the normal. Tak kisahlah reflection ke, refraction ke, angle dia sama. Incident ialah daripada wave dengan normal, bukan bawah ni salah. Kadang-kadang ada dia tunjuk saya bawah ni. No, salah. Kenapa bukan belah sini cikgu? Wave dia kan belah sini. Dah kenapa kau nak kena letak angle dia belah sini? Tak make sense lah awak. So, again, wave kita datang ke sini. So, lukisan kita pun ke sana lah, kan? Okay, now, bila dia datang deep to shallow region, bila wave tu laju, angle dia akan jadi bigger. Okay, so deep water, angle I akan jadi more than angle R. So, bila kat angle R ni dia dah slow down. Bila dia slow down, dia akan merapati normal line. I mean the refracted angle. Sebab tu lah angle incident dia akan lagi besar daripada refracted. So, lukis dulu the direction of the propagation and then baru lukis dia punya wave. Nampak tak betapa bezanya bentuk wave dia tu? Satu lagi, make sure wavelength dia kena lagi pendek kan. So, lagi dekat lah lukisan awak tu between one wavefront to another. Okay, this one kan besar tadi. Salah. This one kan besar tadi. Sini kan. Bila dia terrefract, dia akan jadi sikit. Okay, I mean the jarak. This one. Lambda 2 dengan lambda 1 will be different lah. Okay. And cara nak lukis direction pun sama. Kena sengit sikit. Ikut ni. Nanti kita buat latihan dalam kelas Okay, that one is for deep to shallow. Now, let's tengok apa yang jadi bila kita shallow to deep region. Okay, macam biasa. Shallow to deep region pun sama. Bila shallow, so dia punya dekat-dekat lah sikit kan. Saya nak kena guna colour lain lah. Saya rasa colour hijau lah. Tak nampak pula colour merah. Okay, macam ni kan. Sama je tak nampak dia.
Tapi tak apa, better. So, besar sikit. Dan kita ada normal line. So, remember, shallow. Sebab dia shallow. So, incident angle dia akan jadi less than refracted angle. Sebab refracted angle kita sekarang ni at deep water region. So, V2 akan jadi higher. Therefore, angle dia pun akan jadi higher lah. And also, lambda dia pun akan jadi more. Oh, I forgot. Ni yang kecil-kecil lah kan. Lambda 2. So, lambda bila lukis direction yang kita akan nampak. Ni akan jadi besar lah dia punya pattern. So, it's a bit different That's how we lukis for water wave. Water wave sebab dia ada dia punya wave front. Kalau light wave, easy kan. Easier to draw the ray. Tapi untuk water wave, kena make sure kita lukis juga dia punya wave front. Okay, jom kita buat latihan macam biasa dalam kelas nanti. Kita buat latihan for how to draw wavelength untuk water wave. Draw wavelength, draw the wave pattern. I mean the incident and also the refracted water wave. Okay, for the light wave. Light wave, kita ada dua contoh lah. Light wave, dia depends on the optical density. Kita panggil density of the medium. Dalam bahasa light ni kita panggil optical lah. Optical density. So, contoh lah kita ada ni normal line macam biasa. From air to water. So, air dengan water siapa lagi denser? Of course lah water lagi denser. So, density of water is more than density of air. Okay, contoh lah. Air kita masuk ikut sini. So, remember. Dia punya incident always from wave dengan apa nama benda lah ni? Wave dengan normal line. So, ni dia punya incident. Okay. Bila light masuk dalam denser medium, dia akan slow down. Kenapa dia slow down? Sebab bayangkan denser medium, dia ada lebih banyak partikel. Bila lebih banyak partikel, so this light kena berlanggar dengan all this particle. So, of course lah dia akan reduce the energy lah lebih kurang. Ni senang untuk faham sebenarnya, okay? So, dia akan towards normal. Dia punya refracted wave. Ni refracted wave. So, kita boleh kata refracted akan jadi less than incident bila dia bergerak daripada less dense to denser. Okay. Ni untuk problem less dense to denser. Ni sebenarnya saya revision balik. Saya dah belajar dalam form berapa? Form 1 kan. Dah form 1 mesti dah lupa. Okay, now kita nak try denser to less dense pula. Okay, macam biasa kita ada normal line, always lukis dotted. Senang nak tengok beza antara normal line dengan boundary. Boundary ni lah boundary, okay. Normal line always 90 degree to our boundary. So, contohlah ni denser kita letak glass to water. So, glass is a solid one. Glass will be denser than water. So, bila letak glass dalam water, dia akan sinking kan. So, of course lah glass punya density lagi more than water. So, denser to less dense. So, bayangkan. Ini adalah angle of incidence. Incidence ray, I mean. Incident ray. So, incident ray to the normal line, kita akan dapat incident angle. Therefore, bila dia masuk dalam less dense punya particle, dia akan away from normal. So, angle dia akan jadi bigger. So, this one, R will be bigger than I. Okay? Sebab dia masuk daripada denser to less dense. So, that's how you draw light wave punya ray diagram. Kita panggil ray diagram sebenarnya. So, this one, denser to less dense to denser. This one, denser to less dense. Dia akan away from normal. The refracted ray akan jadi away from normal. This one kita panggil towards normal. Okay. And now kita nak tengok sound wave. Sound wave pula dia punya dia punya refraction
kita akan tengok in terms of the density of the air. Okay. Cold air dengan hot air ni kita dah belajar dalam chapter 4. Cold air sebenarnya denser. Okay, so hot air dia less dense. Less dense. Okay, cold air denser, less dense, hot air less dense. Masa daytime, dekat bawah ataupun dekat ni atas kan, ni atas dengan ni bawah. So dekat bawah lagi banyak hot air daripada cold air, walaupun dia denser, walaupun dia less dense, tapi dia lagi banyak masa daytime. Kan sebab kita punya matahari tengah panaskan all this air, so lagi banyak hot air lah kat sini. Okay. Sound wave akan hot air ni sebab dia less dense. So tadi kita tengok dalam light kan, kalau less dense kan dia akan away kan, dia go away, dia go towards the denser. So sama juga dengan sound wave. Bila siang hari, the sound wave will be refracted away from the bawah. Dia refracted away from the ground. Sebab kat bawah ni less dense, kat atas ni denser. So dia akan go ke arah denser. Jadinya, bila siang, kita susah sikit sebenarnya nak dengar sound. So, kita kena cakap dengan lebih kuat, kita kena macam jerit sikit. Okay. Sebab apa? Sebab sound wave tu sendiri refracted away from the ground. So, susah sikit nak dengar compared to at night. Okay, bila malam, cold air lagi banyak kat bawah. Lagi denser kat bawah cold air. So, hot air akan lagi banyak kat atas, cold air kat bawah. Jadinya, sound kita akan being refracted towards the ground lah, ke arah denser. So, malam-malam, senang sikit nak dengar sebenarnya. Okay, malam-malam kalau perasan kita akan dengar something lebih clear daripada masa siang. Kalau tak perasan, awak duduk diam-diam, awak dengar bunyi unggas ke bunyi apa ke, dia lagi clear pada waktu malam. Depends on pada waktu siang because of refraction of sound. Okay, remember, siang dia refracted away from the ground because of the ground banyak hot air. So, hot air is less dense than cold air. So, the sound will be refracted away. Naik atas, pergi dekat cold air. Untuk night time pula, cold air lagi banyak kat bawah, lebih sejuk. So, jadinya denser kat bawah. So, kita punya sound pun akan refracted towards the ground. So, that observer ataupun kita akan dengar lebih clear sounds pada waktu malam berbanding pada waktu siang. So, that is refraction of wave for water, light and also sound.